Terima kasih Datuk Ketua. Baru-baru ini politik di Malaysia ada menjadi semakin kasar dan kesat, termasuk di dalam Dewan Yang Mulia ini, di mana fitnah dan dusta disebarkan tanpa conscience dan compunction. Dalam mesyuarat parlimen ini dan dilepas, dusta dan fitnah yang paling keji yang tidak bertanggungjawab telah dilontarkan terhadap saya, menuduh saya sebagai pencetus peristiwa 13 Mei tahun pada 1969. Selama 4 dekad ini, pihak polis, pasukan keselamatan dan kerajaan tidak dapat menentukan siapa sebenarnya yang mencetuskan rusuhan Mei 13 dalam tahun 1969. Tetapi tiba-tiba sahaja ada orang tahu siapa yang mencetuskan rusuhan 13 Mei. Dan saya telah didusta di Dewan ini sebagai orang yang mencetuskan 13 Mei, menerusi slogan-slogan paling resis di jalan-jalan di Kuala Lumpur pada 11, 12 dan 13 hari bulan Mei 1969. Hasilnya semua dusta dan kepalsuan bahawa saya telah mencetuskan rusuhan 13 Mei khasnya di jalan-jalan di Kuala Lumpur pada 11, 12 dan 13 hari bulan Mei 1969 telah disiarkan secara keleluasa di blok-blok kumpulan sahabat trupa UMNO. Pada hakikatnya, saya tidak berada di Kuala Lumpur pada 11, 12 dan 13 Mei 1969. Saya masa itu bertanding di Padang Melaka dan berada di pusat pengkiraan undi di Melaka sehingga awal pagi 11 hari bulan Mei 1969 kerana menunggu keputusan. Hanyalah kembali kepada keluarga saya di PJ pada 11 hari bulan Mei. Pada hari Isnin seterusnya, iaitu 12 hari bulan Mei, saya pulang ke Padang Melaka untuk mengucap terima kasih kepada para pengundi di perarakan, berterima kasih kepada pengundi-pengundi pada petang dan menghadiri satu rapat umum. Berterima kasih kepada pengundi pada malam. Kedua-dua acara ini telah berlangsung secara aman dan saya mungkin merupakan satu-satunya wakil rakyat dalam tahun 1969 yang sempat menadakan perarakan dan rapat umum. Berterima kasih kepada pengundi-pengundi selepas pilihan raya kerana saya telah menempat tiket untuk terbang ke Sabah pada awal pagi hari Selasa 13 hari bulan Mei untuk membantu dalam kempen pilihan raya calon-calon bebas di situ. Kerana pada masa itu hari pengundi Sabah dan Sarawak adalah diadakan seminggu selepas keputusan pilihan raya diumumkan di Semenanjung. Semasa saya berucap di rapat umum di Kota Kinabalu pada malam 13 Mei, barulah saya terima berita bahawa huru-hara 13 Mei telah berlaku di Kuala Lumpur, menuduh saya sebagai menghasut mencetus rusuhan 13 Mei, menerusi ungkapan-ungkapan perkauman dan kesat di jalan-jalan di Kuala Lumpur pada 11, 12 dan 13 Mei adalah fitnah dan dusta belaka yang paling tidak bertanggungjawab dan keji sekali. Sebenarnya dalam ucapan saya pertama di Parlimen pada 23 hari bulan Februari 1971 setelah saya dibebaskan daripada tahanan ISA, pertama saya serta setelah Parlimen dipulihkan semasa membahas rang undang-undang pindaan perlembagaan 1971, saya telah meniru supaya satu Suruhanjaya Parlimen yang keahlian termasuk wakil-wakil bukan ahli Parlimen yang dihormati dalam bidang mereka masing-masing untuk antara lain mengepastikan punca rusuhan 13 Mei dan membuat cadangan bagaimana untuk mencegah berulangnya rusuhan 13 Mei di masa depan dan menghentikan masalah polarisasi kaum di Malaysia. Berikut adalah apa yang telah saya katakan dalam bulan Julai 1969 semasa membahas penahanan, membalas penahanan saya di bawah ISA, dan saya pasti rekod ini masih disimpan dalam arkaif Kementerian Dalam Negeri dan saya petik. My every public statement and stand was motivated by my sense of Malaysian nationalism and patriotism. I was born in Malaysia and I shall die in Malaysia. I have no other land as my home. I have children who are growing up in Malaysia and who are going to live in Malaysia. I felt it is my duty to do my part to build a multiracial and harmonious Malaysia, for without such a society, all Malaysians will suffer. I believe that the policy followed by the Alliance is not producing or generating a sense of Malaysian consciousness and identity, transcending all racial, language and cultural differences. I believe that only formula to build a Malaysian nation is to give every Malaysian, regardless of his race, language or culture, a stake in the political, economic, social and cultural development of the country, where no group feels that it is being discriminated against on racial, cultural, language or religious grounds. It is this philosophy which guided my public actions and utterances. Ini merupakan kenyataan saya
sayang, love, setia, komitmen, nasionalisme, patriotisme saya semasa saya masih berusia 28 tahun. Saya bangga berkata bahawa saya berpegang teguh kepada kenyataan ini sampai sekarang. Anak-anak saya semuanya berada di Malaysia, menyumbang kepada pembangunan sebuah Malaysia yang moden, progresif, berdaya sains, demokratik dan adil. Pilihan raya umum yang seterusnya akan merupakan satu ujian yang terbesar buat Malaysia. Menguji sama-sama kita berdaya menjadi sebuah negara demokratik yang biasa, di mana semua rakyat Malaysia menikmati hak dan kuasa untuk melaksanakan peralihan kuasa dan kerajaan menerusi peti undi. Saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta semua pemimpin Barisan Nasional supaya menyertai usaha Pakatan Rakyat untuk membuktikan bahawa kita semuanya nasionalis dan patriot Malaysia yang berupaya bekerjasama dengan menubuhkan sebuah Suruhanjaya bersama untuk memastikan bahawa PRU ke-13 ini akan merupakan pilihan raya yang paling bersih, bebas dan adil di sejarah Malaysia ini, sementara membuktikan kepada masyarakat sedunia serta diri kita sendiri bahawa kita telah muncul sebagai sebuah negara demokratik yang biasa. Tuan betul, baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah meminta mohon maaf oleh kerana kesilapan Barisan Nasional di masa lampau. Tetapi sampai sekarang kita tak tahulah apa kesilapan yang beliau meminta maaf. Dan tak boleh dipertikaikan bahawa beliau semasa 35 bulan sebagai Perdana Menteri adalah buat banyak kesilapan. Antaranya ialah bahawa kegagalan untuk memulihkan keyakinan orang ramai terhadap berkesanan, kebebasan dan profesionalisme institusi utama negara, sama ada pihak kehakiman, polis, Kamar Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya dan sebagainya. Dan keinginan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menubuhkan satu judicial tribunal untuk menyiasat dakwaan serius yang dibuat oleh bekas pegawai polis peringkat tertinggi, termasuk bekas pengarah CCID Datuk Ramli Yusof, bekas pengarah CID Kuala Lumpur Datuk Mak Zain mengenai salap guna kuasa, subversion of the rule of law, perversion of the cause of justice, semua tuduhan-tuduhan yang sangat serius yang ditujukan kepada Peguam Negara Tan Sri Gani Patil dan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan, sampai kepada pemalsuan, fabrication of evidence dalam insiden mata lebam Datuk Seri Anwar Ibrahim, perbicaraan Datuk Seri Anwar dalam tahun 1998, usaha menyelamatkan Tajuddin Ramli dari emas, serta maklumat terkini mengenai kes 5 tahun yang ganjil yang kononnya melibatkan pegawai-pegawai paling berkuasa di negara ini, Peguam Negara serta seorang ketua penjenayah. Berkaitan juga Timbalan Menteri masa itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Johari Baharu telah membangkitkan pelbagai persoalan mengenai komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terhadap kedaulatan undang-undang. Ya. Dan adakah Yang Amat Perdana Menteri akan terus mengelakkan dari mengambil satu pendirian, sungguhpun dakwaan-dakwaan ini amat serius dan mendakwakan bahawa pegawai undang-undang dan polis tertinggi, the Chief Legal and Police Officers of the Land, iaitu Peguam Negara dan Ketua Polis Negara masa itu, merupakan penjenayah. The Chief Legal Officers of the Land, the Chief Police Officers of the Land were criminals in this country, were themselves criminals. Merupakan penjenayah hanya baru-baru ini, dan Peguam Negara yang sama masih berada di jawatannya. Dan saya harap bahawa Perdana Menteri akan datang untuk menjawab tuduhan yang begitu serius yang memberi kesan yang tidak baik untuk imej negara ini. Dan ini mustahak kalau kita mau mengelakkan daripada kesilapan yang lampau, kita perlulah memulakan dengan bab yang baru. Sekian, terima kasih.